A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Insya-Allah hari ini kita bertemu sekali lagi dalam sesi kita mentadabbur ayat-ayat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. So we are nearing the end of the month of Ramadan. Kita menuju ke penghujung bulan Ramadan, insya-Allah. Untuk tengah hari ini, insya-Allah, di permulaan ni sekadar untuk mengingatkan kembali, untuk recap, untuk mengingatkan kembali apa yang kita dah bincangkan dalam 3 sesi yang lepas sebelum disambung dengan ayat-ayat yang kita akan terus bincangkan dalam hari ini, insya-Allah. Di awal hari tu kita dah mengaitkan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran, seperti mana dalam Quran Allah mengkaitkan secara langsung antara Ramadan dengan Al-Quran. In the Quran itself, Allah have linked primarily the month of Ramadan with Al-Quran. Hence our effort in terms of understanding the Quran, insyaAllah. And we have discussed the fact that if the Quran is indeed the source of huda, dan sekiranya benar Al-Quran itu menjadi sumber petunjuk kepada kita, sudah tentunya kita akan mendapat map, kita akan mendapat peta dari mana kita sekarang, keadaan kita sekarang, dan kita nak pergi mana dan jalan mana yang kita patut ambil. We should have a map to realize where we are currently and where we should be at in this life before we die, and what is the path to get to the destination, insyaAllah. So that the map should be coming from Al-Quran, right? And then we have related that to the fact of Allah Subhanahu Wa Taala is actually expecting us to do tadabbur of Al-Quran, and Allah actually marah dalam Quran kalau kita tak tadabbur Quran. Sebab tu kita telah meletakkan effort, usaha dan tenaga, insya-Allah, untuk memahami bagaimana untuk tadabbur Quran, dan kemudiannya untuk actually cuba mentadabburkan beberapa ayat daripada Al-Quran dalam masa yang termampu, insya-Allah. Kita dah bincangkan apa itu tadabbur. We have discussed what is actually tadabbur, and basically the 3 questions that hopefully by now we have accustomed ourselves when we read the Quran. Kan, sepatutnya 3 soalan ni dalam sebulan ni kita dah membiasakan diri kita bertanya lah setiap kali kita membaca ayat-ayat Quran. What's the meaning of each particular verse? Apa maksud ayat-ayat ni? And based on that, so what is the relationship from this verse with myself? Apa kaitannya ayat ni dengan aku, diri aku sendiri? And then apa yang sepatutnya aku buat, apa yang sepatutnya aku rasakan? What should I feel and what should I do based on my understanding of these verses? And early on we have discussed with regard to the concern, right? In terms of, this is based on the second part of Surah Al-Alaq. If we become a great scholar within the worldly context, but we do not understand Quran, na'udzubillah, that would cause us to be, the type of person that is Abu Jahal. Dan kalau kita faham macam-macam ilmu yang lain, tetapi kefahaman asas daripada Al-Quran, apa-apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita dalam Quran kita tak faham, na'udzubillah, kita menjadi jelmaan Abu Jahal di ketika inilah. Na'udzubillah, itu yang kita concern. Kemudian kita dah bincang ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan hidup kita sebenarnya. We have discussed also the verses that relates directly to our purpose, beginning with this verse from Surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ay yut'imun. Right, so Allah membezakan antara orang yang fulfill tugasnya, iaitu menjadi mengabdikan diri kepada Allah sempurna, dengan orang yang tujuan dia telah lari kepada mencari rezeki, mencari makan.
So we have distinguished between liya'budun and purely our purpose have shifted towards purely the issue of rizq, the issue of food. And then another verse related to our purpose. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ayat daripada surah Al-Baqarah yang menggariskan tujuan hidup kita dalam konteks purpose, peranan yang kita sepatut mainkan ialah peranan khalifah. This is our role that we should play, which is the role of khalifah. And then we have discussed as well this verse, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita dah bincangkan juga konteks ayat ni dengan membawa persoalan bagaimana kita nak faham dalam konteks Nabi Muhammad SAW punya tugas dan kaitan dengan diri kita. Kita dah juga membincangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kemenangan, ada surah An-Nasr dan juga surah Al-Fath kalau tak silap. Dan satu soalan besar di situ adalah misi apa sebenarnya yang Allah telah letakkan di atas bahu Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in sampailah kepada kita sebenarnya. Dan adakah kita sertai misi itu kan? Misi itu tak lain dan tak bukan adalah misi dakwah, misi menyebarkan Islam ni ke seluruh alam kan? So the big question is whether we actually join the mission of dakwah, of spreading the message of Allah Subhanahu Wa Taala, message of truth, message of Islam to all mankind, or we just sitting on the sideline and observe kan? Adakah kita hanya tengok di tepi? Kita dah bincang juga ayat ini, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam konteks terputusnya bila tuhmahan yang disebut kepada Nabi Muhammad SAW, Batara Muhammad telah terputus kerana tidak ada legasi yang akan menyambung. Tetapi kita faham Allah kata Nabi Muhammad tidak terputus, legasinya bersambung sampai hari ini. Dan apakah legasi itu kan? Konteks apa? Konteks bersambungnya dakwah kan? So we have discussed with the context of the legacy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is continuing until today, until the end of time insyaAllah. And what is that legacy? Is legacy of da'wah, tarbiyah. And the question to us when we do tadabbur with this verse is whether we want to have our own legacy or not, right? Adakah kita nak ada kita punya legacy juga yang akan terus bersambung, orang-orang yang kita telah bina, yang kita telah tarbiyah, dakwah dan sebagainya, ataupun kita terputus di situ, na'udzubillah. Satu hakikat yang sudah pun kita bincangkan ialah kefahaman, pengetahuan tanpa amal. Ni kata dipetik lah kata-kata siapa saya tak kenal ni, technicalist ni, tapi dalam Google jumpa quote ni, knowledge without action is like having no knowledge at all. Knowledge without action is like having no knowledge at all. Pengetahuan, ilmu tanpa amal, seakan-akan macam tak ada pun ilmu tu in the first place. Especially ni dalam konteks dalam konteks Islam apatah lagi dan kita akan tengok hari ni insyaAllah. Kalau kita nak tengok sumber yang Islamik sikit daripada Al-Ghazali, knowledge without action is wastefulness and action without knowledge is foolishness. This is from Al-Ghazali. So in English it's quite straightforward. Dalam bahasa Melayunya maksudnya kalau ilmu tanpa amal adalah rugilah, satu kerugian. Dah ada ilmu tu tapi tak amal, rugi je lah kan. Amal tanpa ilmu pula adalah mungkin kita nak kata kebodohan mungkin kan? Sebab dan itu amat berbahaya kan. Orang yang tersesat kerana orang yang beramal tapi tersesat, itu ceritanya lah, tanpa ilmu amalnya tidak terpandu dan dia boleh sesat. Tapi kalau dah ilmu tak ada amal pula, dia tak ke mana lah kan. So kita kena ada ilmu dan kita kena amalkan berdasarkan ilmu tersebut insyaAllah. Dan kemudian hari ini kita akan bincangkan berkenaan konsep itu antara konsep ilmu dan amal. Konsep ilmu dan amal, dan kita nak melihat bagaimanakah Al-Quran address benda ni, right? Today our focus is on understanding and put it into action, because we have covered quite a bit in the last 3 sessions, right? From the Al-Quran, and on our own hopefully we also do tadabbur and we have understand certain things from the Quran. The big question is then what do we do about it, and how to implement it, and do we need to implement it, and that kind of
kind of question, right? Adakah kita perlu amalkan? Kalau kita tak amalkan, jadi bagaimana dan sebagainya. So itu konteks-konteks ayat yang kita akan tengok hari ini insya-Allah. Satu ayat daripada surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan maut dan hidup untuk menguji kamu, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Wa huwal azizul ghafur, dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Right? Allah is the one that have created maut and hayat, death and life, or lifelessness and life, liyabluwakum, to test all of you, ayyukum ahsanu, who among you that is the best or better of deed, wa huwal azizul ghafur. Right, so Allah mentioned the very purpose of this life, or Allah created life in the first place, is it for a test, to test you. And if we look at the way that Allah choose the words, right? Kalau kita tengok perkataan yang Allah pilih, liyabluwakum, it is not to test one of you, not to test you personally, it's to test all of you, right? Kum means it is addressing, all of you simultaneously. And then ayyukum, and who among you ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. So konteks ayat ni memberi gambaran dia macam satu perlumbaan. Bila kalau macam contohnya kita bayangkan Allah address semua manusia, aku nak tengok siapa di kalangan kamu ni yang paling baik. Sebab tu berlaku perlumbaan. Dan kalau kita tengok dalam para sahabat, perlumbaan tu real, perlumbaan tu berlaku. Maksudnya semua orang tak nak kalah dalam amal. So dia bukan, kalau kita dalam perlumbaan, dalam marathon ke apa, kita takkan puas hati, at least aku bukan last sekali kan, ada orang lagi teruk belakang. Dia bukan begitu. Kita akan tengok ke depan kan, kita nak paling depan. Right, in like in a marathon, for example, in a marathon race, we shouldn't be comparing with whoever is behind us, right, and saying that at least I'm not the last, right? What are you, normally that's the normal reaction if someone give us tazkirah or muhasabah upon us, right? So orang muhasabah ke bagi tazkirah ke, at least ada orang lagi teruk dari aku kan, aku ni taklah teruk sangat. Tetapi ayat ini menggambarkan kita kena compare dengan orang yang paling depan lah kan. Bila Allah kata Allah nak tengok, aku nak tengok siapa yang paling baik, bukan siapa yang last kan. So selagi mana ada orang kat depan kita macam jadi macam tak puas hati. Dan para sahabat begitu and you can see in the companions of Rasul sallallahu alaihi wasallam, the sahabah, they always want to go ahead from the other sahabah, right? And there's a lot of example on that, inshallah. Anyway, so we take a look at a next example of a verse from the Quran. This is from Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, on that day, manusia akan keluar berselerak, right? The human being will be, basically this is taken out from the grave, untuk diperlihatkan kepada mereka amal mereka, kan? To be, how to say, to be shown to them their amal, their amal. So it is about amal, and if you read the Quran and do tadabbur from the Quran, this message is being driven upon us again and again. Kita akan sentiasa diingatkan pasal point ni again and again, dan kita akan tengoklah hari ni. Dalam kebanyakan slide hari ni terfokus kepada point ni, dan kalau kita, maknanya untuk kita cukup yakin dengan perkara tersebut, dan setiap kali kita baca Quran, sentiasa kita akan diperingatkan, dah amal belum, dah amal belum, dan dah amal belum. So amalan kita jadi penentu. Our deeds, our amal is the determining factor at the end of the day. Right. So soalan besar kat sini, at the end of the day, what do we wish for? Right. So ultimately this life is temporary. Hidup kita ni sementara, sekejap je kan. Kita pejam celik dah nak hujung Ramadan kan. Kalau kita besarkan lagi, pejam celik dah, umur kita dah berapa sekarang kan. Rasa macam baru je dulu kahwin, dapat anak yang pertama ni, dah anak dah sekolah menengah, dah nak masuk universiti kan. Contohnya kalau keadaan saya sendiri. So pejam celik sahaja dan
kita melihat ke belakang begitu, dan sebenarnya ke depan pun begitu. Nanti kita sedar tak sedar macam culik dah 60 tahun, 70 tahun kalau dipanjangkan umur. So at the end of the day, lepas daripada semua benda ni, apa yang kita nak? So time flies, and before we know it, we are at this age where we look back, it seems like yesterday we enter the university, we get married, etc., and suddenly we are here. And looking forward, that will be the case as well, right? Before we know it, we already 10 years, 20 years ahead. And after all of this, right, because it is short, what do we want out of this? Right? That's a big question that we should have a strong answer that will shape how we'll deal with this life based on what we understand from the Quran. So kita akan tengok ayat-ayat yang sebab saya cukup yakin kita semua memang mengidamkan and because di penghujungnya akan ada syurga dan neraka. Itu sahaja dua tempat yang kekal abadi yang akan ada, dan memang kita nakkan syurga insya-Allah. Right, so kita akan tengok ayat-ayat yang menggambarkan syurga. So ni hanya pilih selected lah beberapa ayat kerana kita hanya ada masa yang terhad. Dan kita akan tengok contoh-contoh ayat yang Allah menggambarkan gambaran ganjaran syurga. So we'll take a look at several verses from the Quran, several ayat that describe certain things in Jannah, in paradise. So this is from Surah Ad-Dukhan, daripada Surah Ad-Dukhan, verse 51 to 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, kazalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Surah Azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di tempat tinggal yang aman sentosa. Those who are muttaqin, have taqwa, is in the resting place that is peaceful. Fi jannatin wa uyun. Di dalam beberapa taman-taman syurga yang mata-mata air terpancar. So fi jannat, in gardens where you have what is mata air? The source of water, right? I forgot what is the term in English. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera yang bersulam, sentiasa berhadapan-hadapan, right? So this is the state of our clothes, right? The best of clothes from the best of cloth, and we are sitting facing each other. Kazalika, in that state, wazawwajnahum bihurin 'ain, and kita dalam keadaan itu, dan kami jadikan teman mereka bidadari yang luas matanya. We pair you with hurin 'ain, basically. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Kan, mereka meminta dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah yang mereka ingini dalam keadaan aman sentosa. So they ask for whatever type of fruits that they wish for in the peaceful state. So that is one of the image that we are given of the Jannah, right? Antara gambaran-gambaran. Dan kalau kita tadabbur Al-Quran ni, especially ayat-ayat pasal syurga ni yang menceritakan realitinya, sebenarnya setiap perkataan ni very descriptive, yang membuatkan kita terbayang sesuatu sebenarnya. Kalau kita faham perkataan-perkataan ni lah, at least kita baca terjemahan ni pun sepatutnya menggambarkan sesuatu. So dia pergi detail. Bila pergi detail tu, sepatutnya membawa kita ke sana lah, kepada gambaran yang kita mampu fikirkan. Sebab of course syurga ini tidak terbayang, tak pernah, maknanya selagi mana yang kita boleh bayangkan, itu belum lagi syurga kan. Tetapi Allah beri gambaran dan bentuk gambaran yang kita mampu bayangkan untuk menggambarkan indahnya ia. So of course we know whatever we can think of, that is definitely not Jannah. But Allah give description that we can think of to imagine how good it is in Jannah, right? And we know it's far beyond what we can imagine.
Seterusnya ayat daripada Al-Ghashiyah 8 hingga 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin na'imah. Okay, this is Allah menggambarkan gambaran orang maksud juga wujuhu yawma idzin na'imah. Pada muka orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri. This is the state of their face, of those who have iman insyaallah on those day. The face lights up. Lisa'iha radiyah. Mana ayat dia? Berpuas hati dengan balasan usahanya. Lisa'iha radiyah. Right? So they instead of redha, right? Meaning that they are so happy with what is being given to them. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi, in jannah that is very high. La tasma'u fiha laghiyah. Tak mendengar dekat situ benda-benda lara ataupun benda-benda sia-sia. You will not hear anything that is how to say, lara. Fiha 'ainun jariyah. Di dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Right? So you can have a source of water that is flowing. Fiha sururum marfu'ah. Di situ juga ada pelamin-pelamin yang tinggi. Right? So you have a sitting place or resting place that is high, that is raised up. Wa akwabun mawdu'ah. Dan piala-piala minuman yang disediakan. And you have, glasses of drinks that is served. Wa namarikum masfufah, dan bantal-bantal yang teratur. Wa zarabiyyu mabsusah, dan hamparan-hamparan yang terbentang. This is like the pillows and the carpets. So the description is giving a luxurious place for you, for us, insyaAllah, right? Dia menggambarkan satu tempat yang luxury ni apa? Yang mewah, yang memang tempat relax lah. Kalau kita gambarkan tempat ni macam ini relax melampau ni kan. Dan itulah gambarannya. Dan kita akan tengok maknanya kalau para sahabat Rasulullah SAW sendiri, bila ayat ini datang dalam keadaan dia tengah tengah struggle dengan dakwahnya dan sebagainya, benda ni menjadi benda yang menenangkan kerana ialah realitinya tengah struggle, tengah susah dan sebagainya. Allah kata tak apa, di hujung nanti relaxnya bukan calon-calon relax, kemewahannya bukan calon-calon mewah. Of course, wallahu alam, kalau ada antara kita yang memang dah mengumpul kemewahan di dunia ni, kita balik rumah pun memang macam-macam ada kapet dengan sebagainya. Wallahu alam sejauh mana perasaan itu akan dibawa kepada mengidamkan syurga tu. Sebab aku pun ada kapet, bantal dan sebagainya. Tapi of course itulah kan, maksudnya sepatutnya kita dibawa kepada satu realiti yang menggiurkan, yang menyebabkan kita mengidam untuk berada di sana kan. So all of this should bring us there to really feel that by hook by crook I want to end up in Jannah, right? Kalau kita tengok ayat yang lain pula, so kita akan pergi agak laju hari ni, just sekali lalu, sebab of course kalau kita ambil semua ayat dalam Quran pasal syurga ni memang terlalu banyak lah, tak cukup sejam dan nanti saya akan tunjuk ada video yang memang dah pernah buat benda ni, ada 2 jam lebih rasanya. Anyway, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Beberapa syurga tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintu untuk mereka. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka bersukuria dalam syurga itu sambil berbaring. Mereka meminta buah-buahan dan minuman, berbagai jenis rasa kelazatannya. Nah, setiap perkara ni, kalau kita perasan, setiap perkara cara Allah describe tu, dia sebenarnya ada kalau kita bayangkan benda tu, dia membayangkan, sebab macam mana contoh kita apa? Muttaqiina fiha, kita bayangkan kita tengah baring, lepak kan, relax kan. Yad'una, so dia dalam keadaan itu, dalam keadaan baring, terasa nak buah, minta je bagi buah kan. So bukan maknanya dia pergi bangun, pergi dapur ambil buah, maksudnya dalam keadaan tengah lepak tu lah, tengah relax tu, tengah baring tu lah, aku nak buah lah kan. Minta je kan. Yad'un, minta je buah-buahan dan apa yang kita nak kan. Wa indahum, ni pun gambaran, dan setengah-setengah, of course setengah-setengah gambaran very descriptive ni kadang-kadang dia tailor lebih kepada lelaki, ada setengah-setengah ayatnya kan. Wa indahum, dekat sebelah, sambil lipat minta buah tu pula, sebelah-sebelah dia qasiratun tarfi atrab kan. So gambaran bidadarinya macam mana pula. Haza ma tu'aduna liyaumil hisab,
inilah balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah hari hisab. Kan inilah dia ganjaran. This is the reward. Inna haza la rizquna ma lahu min min nafad. Sesungguhnya ini ialah pemberian kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis. Kan? So the reward will be never ending. Kan? So akan datang nikmat demi nikmat demi nikmat. Of course hari ni just dibawakan contoh-contoh ayat dan harapnya kita siapa yang dah khatam lagi banyaklah dah cover dah semua ayat-ayat ni, yang banyak lagi pasal gambaran-gambaran syurga ni, sepatutnya dah men-trigger kita punya kemahuan yang tinggi lah kan. So itu just sample contoh beberapa ayat, very descriptive sepatutnya kalau kita faham bahasa Arab lagilah kan. Tapi kalau baca terjemahan pun cuba bayangkan dan macam mana perkaitan setiap satu tu, menggambarkan luxury dia, menggambarkan nak kata kerehatan, kenikmatan dalam keadaan yang tak perlu berusaha dah ketika dan sebagainya. Now, bila kita rasa macam memang kita nak benda tu so for sure kita nak juga tahu jawapan dia macam mana nak dapat semua benda tu dan ini akan kita jumpa ayat-ayat yang menggambarkan apakah yang Allah sebut yang memberi ganjaran tersebut. We will see the verses where Allah mention things that leads to those luxurious reward. So surah Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berilah khabar gembira. Berilah khabar gembira. Wabashshir, bashiron. So khabar gembira, give glad tidings, give good news. Kepada siapa? Allazina amanu wa 'amilus solihat. So this is like the most common phrase that Allah link to Jannah, those who are rewarded with Jannah. Inilah word yang Allah amat banyak kali guna dalam Quran, dan kalau kita tengok kita akan perasan bila dikaitkan dengan orang yang diganjari syurga. Apa yang nak disebutkan situ? Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. So again and again in the Quran we will see that this pair, right? Iman and amal. So if we still lack any of those, especially when we are focusing about amal, right? Because that's normally where we lack of. We believe, we understand, but we haven't put into practice yet. So Allah mentioned both have to be there for the reward to be rewarded to us, right? So kedua-duanya kena ada untuk kita dapat ganjarannya lah. So ini salah satu contoh. Kedua, kita tengok surah Ali Imran. Now dalam sebenarnya semua ayat-ayat ni saya pernah bentangkan dalam yang lebih lengkap lah. Kalau siapa yang tengok jumlah ayat kat sini daripada 133 sampai 136. Tapi kat sini kenapa tunjuk 136 je? Sebab saya nak highlight kat sini je lah. Kalau kita ambil daripada awal, bahagian awal tu dah cerita gambaran yang best-best lah, yang kita dah terliur dah, dan baru dia cerita siapa yang dibagi benda ni kan. So untuk tadabbur masing-masing boleh tengok ayat-ayat full lah supaya feeling dia tu maksimum tapi untuk masa yang terhad ni just nak fokus kepada, tadi kita dah tunjuk contoh gambaran kelazatannya, ni kita nak fokus kepada siapa yang dapat benda ni. So if you look at the verses down here, that's the full context of the verse of the about Jannah in that portion of the Quran. But in this slide today, we just take, for example, this is only verse 136, just to highlight the type of people that Allah reward Jannah to, right? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang demikian sifatnya, so ada ayat sebelum tu lagi, balasannya ialah keampunan daripada Tuhan mereka, right? So the reward is maghfirah. Allah will forgive the wrongdoing, the sins. Min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. And jannat, gardens where flow behind under it rivers. Khalidina fiha, dikekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. So this is the keyword, right? Inilah balasan, sebaik-baik balasan untuk orang yang beramal. Amilin. Right? This is for those who is doing the amal in this world, right? Siapa yang beramal, amilin, merefer kepada orang yang actually buat amal itu. So ayat-ayat sebegini memang dia sentiasa akan trigger. Kalau aku belum beramal,
Na'udzubillah lah macam mana kan. So again, seterusnya, wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna nakira. Okay, so from this point onwards, I will just highlight the key point that I want to highlight, which is related to, it is compulsory for us, for Jannah, to get the reward, to actually put everything into action, right? So that's the key, the highlight in these verses. So saya akan highlightkan portion itu sajalah. Saya kita pergi laju. Wa may ya'mal minas solihat. Siapa yang beramal daripada amal-amal soleh, right? So that's an example from An-Nisa. Seterusnya from Al-A'raf. This is from 43. Of course, the full is, you can tadabbur from 42 to 49 for the full effect. But this is just to highlight this one. Wanudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. So kita mewarisinya kan. What is mewarisi? You inherit bima kuntum ta'malun, based on what you have done, where you have put into amal, right? Berdasarkan apa yang telah kamu kerjakan. So semua ayat-ayat ni memang menggambarkan kita kena buat amal lah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Again, iman and amal. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Right. So again, amanu wa amilus solihat. Moving forward, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Right. So again, udkhulul jannah, enter paradise, bima kuntum ta'malun, based on what we have done. So again and again, it is quite interesting, because in the Quran we never see that Allah says enter jannah with your knowledge, enter jannah with what you know, etc. Right? It's always with what you have done, bima kuntum ta'malun. So it is a reflection of what have we done, what have we done so far. And the more we do tadabbur on Quran, the more we know what we should do, and the more the question comes, have you do it, have you done it, right? So itulah soalan besar ni kan. Lagi banyak kita tadabbur, lagi banyak persoalan tentang dah buat tak belum ni, dah buat tak belum benda ni, dah buat tak belum benda ni. Seterusnya surah Al-Ankabut, wallazina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Right? Okay, so ni di pangkal pun ada amanu wa amilus solihat, and then at the end of the verse ni'ma ajrul amilin. Right? At the beginning iman and amal, and then at the end this is a reward for those who have put the amal, right? Those who have done what they should have done. Again, surah As-Sajdah, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falhum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. So again, bima kanu ya'malun, based on what we have done. So it is interesting. Again and again, if we do tadabbur in the Quran, we cannot escape this, because we will notice this again and again every day that we recite the Quran, that Allah keep on mention syurga. Allah sentiasa akan remind syurga untuk berdasarkan apa yang kamu amalkan, syurga berdasarkan apa yang kamu amalkan. So kita dah tahu banyak belum beramal, satu muhasabah lah. Surah As-Saffat, inna hadza lahwal fawzul azim limisli hadza falyamalil amilun. So kat sini pun, of course, if you go to this surah As-Saffat, written down here, verse 41 to 61, actually this is a long passage of great reward that Allah described in detail. And then towards the end, this is towards the end of verse 61, limisli hadza falyamalil amilun. For all of this, right, for this kind of reward, that it cannot be understood if no one wants that, right? Dia memang tak akan dapat difahami kalau orang kata macam dia tak nak bila dia describe daripada 20 ayat 20 ayat cerita pasal syurga tu. Limisli hadza falyamalil amilun. Falyamalil amilun, that's quite interesting way to put it. Akan beramal lah orang yang memang beramal. Amilun tu dah isim fa'il kan, maknanya isim fa'il kan, maksudnya orang yang dikenali sebagai orang yang beramal.
maka beramallah orang yang beramal. Maksudnya that's the state of orang yang masuk syurga. So kita sepatutnya dikenali sebagai orang yang beramal, bukan berteori bersembang je lebih. Dan kerana syurga itulah kita lagi berkuat beramal. Surah Az-Zumar, wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Again, reward for those who is al-amilin, those who put into action, siapa yang beramal. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Okay, so kita akan perasan, so ni just beberapa tak diletakkan semua, tapi just nak make a point. This is just to make a point that if you read the Quran, you cannot escape this point, because Allah repeat again and again and again so much. Every time a description of Jannah for those who put into practice, right? Cerita pasal syurga je untuk orang yang beramal, untuk orang beramal dan untuk beramal. So I'll just go fast to save times. So again, bima kanu ya'malun, kullu mri'in bima kasaba rahin. This is a different wording, but it is again everyone will be rewarded based on what they have done, basically, right? So again, what you have done. Of course, this is quite interesting in terms of reward, in terms of our family there. Right, so okay, this is a video that I have done before where I share all of the verses of the about Jannah in the Quran. It actually is 2 hour, a bit more, 2 hour plus. So for anyone who is interested, you can just if one, I think the best is if you read yourself the Quran and tadabbur all of this, and you will notice all of this. But if you, anyone who wish, because I'm a person that is very much like quote unquote reward oriented. Saya jenis orang yang reward oriented. So terpandu dan terpacu bila jelas rewardnya apa. So ayat-ayatnya macam ni amat membantulah kalau orang jenis macam ni. Setengah orang dia more kepada kalau takutkan dengan neraka tu yang baru dia tergerak kan. So ada orang yang begitu. So kena baca ayat-ayat pasal neraka lah, banyak dalam Quran. So saya kumpulkan semua ayat dalam pasal syurga dalam Quran dalam video 2 jam tu. Ada kat YouTube. Anyway, itu kalau just in case ada orang yang begitu dan nak dengar semua ayat-ayat tu lah. So at the end of the day, knowing is not enough. You must take action. So tahu je tak cukup. Oh, tu tugas kita, boleh jawab exam, tak cukup. Of course tak cukup. Right. So okay, some question may be raised, right? Because ada orang tanya macam, tapi kan kita ni masuk syurga dengan amal ke? Bukan dengan rahmat Allah ke kan? Kalau kita biasa dengar perbincangan. So this is one hadis that describe this. Okay. Ma min ahadin yudkhilhu amaluhul jannah. So Rasulullah SAW said, there is none whose deeds alone would entitle him to get into paradise. Right? Tak ada seorang pun yang boleh masuk syurga dengan amal dia, basically. Faqila, and said to Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, man. Even you, man. Kau pun ke kan? Maksudnya amal Nabi SAW bukan calang-calang. So Nabi kata tak ada siapa pun boleh masuk syurga dengan amal dia. Even engkau pun juga ke? Kan? Dan Nabi SAW sebut, wala ana illa an yataghammadani rabbi birahmah. Dan even me, right? Not even I, but that my Lord wraps me in mercy. Kan? So termasuk aku juga. Dan kecuali maknanya disebut kat situ ialah dengan rahmat Allah lah, basically. Walaupun dengan birahmati gitu kan, birahmah. So kita masuk dengan rahmat Allah. So tapi ayat Quran yang banyak-banyak tadi cerita apa kan? So itu quite interesting kan, maknanya yang memandu kita sepatutnya. Okay, hadis ini menceritakan tentang hakikat. Hakikatnya kalau kita kata aku buat amal banyak ni kan, layak tak masuk syurga? Tidak ada banyak mana pun amal yang kita boleh buat untuk melayakkan kita masuk syurga. In other words, kita tak boleh demand aku dah buat amal banyak ni kan, ya Allah kan, sudah layak masuk syurga. Sebab sebanyak-banyak amal-amalnya tu kita nak bayar sebiji mata kita, nak nikmat-nikmat yang kita nak bayar ni pun tak mampu, right? So with the nikmah that Allah have given us, with our deeds, all of our deeds is not even sufficient to pay for this, right? Let alone to buy our ticket in Jannah. So
no one can actually purchase a ticket to Jannah with our deeds. So ayat tadi macam mana? That's the promise of Allah. And itu janji Allah. Maksudnya Allah dah letakkan janjinya begini kan. Nak syurga, amal. Nak syurga, amal. So bukan kita layak, bukan kita layak masuk syurga kerana amal, tetapi itu janjinya. So kita yakin Allah Maha menepati janjilah kan. So itu. Okey, seterusnya kita tengok ayat lain pula yang menggambarkan, tadi kita dah tergambar maksudnya okey, ganjarannya bukan calang-calang dan memang amal lah kan. Kunci untuk situ ialah amal berdasarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga ayat-ayat menggambarkan yang lebih Allah macam mana cakap Allah cucuk lagi kan kalau kita am hasibtum an tadkhulul jannah kan. Adakah kamu ingat kamu masuk syurga? Do you think you can easily enter paradise? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. But you haven't been tested like people before you, right? Padahal kamu belum diuji sampai ujian yang seperti orang sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. The severe level of their test is until it says here hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, right? Until they ask when is the help of Allah will come. That is the level of severeness of the test kan. Itulah level ujian kan. Mereka ditimpakan kepapaan penyakit, digoncangkan sehingga berkata Rasulullah orang beriman, bilakah akan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. The help of Allah is near, right? Betul, pertolongan Allah itu dekat. But highlight here is this, right? At the beginning, am hasibtan am tadkhulul jannah. So you actually think you will enter paradise when you haven't been tested. So that's a big question. And if we read the Quran, we understand what kind of test that is, right? We have tadabbur a lot of verses. Kita faham test tu apa, ujian tu apa. Tapi kalau kita belum buat benda-benda tu, kita belum diuji sebenarnya. So itu yang merisaukan. Sekali lagi surah Ali Imran. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. This is even greater. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Do you think you will enter paradise? Kau ingat kau akan masuk syurga ke? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum tahu lagi siapa yang betul-betul berjihad dan betul-betul sabar. Allah have not known. This is in term of the word usage. Allah haven't know yet who is the one who is really jihad and as-sabirin, right? Sabar in your jihad. So maksudnya Allah mengaitkan amal tu, ni dia gambar pula. Amal tu bukan amal biasa. Kadang-kadang kita biasa amal soleh tu solat, puasa. Tapi kalau kita baca Quran, bukan itu kan. Dia mau kepada berhadapan dengan mihnah, cabaran dakwah dan sebagainya. It's beyond just solat, puasa, zakat, haji tu. Sebab tu datang ayat-ayat begini kan. Maknanya kau ingat kau senang-senang masuk syurga sedangkan belum diuji sampai level itu kan. So itu lagi lah, kalau kita selama ni belum diuji tu, bukan kita minta ujian tetapi nak katanya pintu kepada syurga tu begitu. Okay, kita buat satu cerita let's have a story time from the Quran that relates to entering paradise, right? Yang kait dengan cerita, maknanya cerita ni kita apa, happy ending dia akan masuk syurga ujungnya. This is the end. This is the end of the story. Qila dkhulil jannah. Said upon him, enter paradise. And dikatakan kepadanya, masuklah dalam syurga. Okay, so that's the end. This is from surah Yasin in verse 26. So the whole story is from verse 13 to 27. Cerita ni kalau kita baca Yasin tu, dia awal-awal lah, ayat 13 sampai ayat 27. Kalau dalam footnote tu kadang-kadang dia letak kisah Habib An-Najjar. Walaupun namanya tak diketahui, tapi itulah salah satu riwayatnya, namanya Habib An-Najjar. So cerita ni, siapa yang biasa baca Yasin selalu sangatlah baca surah ni, kisah ni. Sepatutnya dah termotivasi lah. Kecuali kalau memang tak pernah baca terjemahan, itu satu masalah lah kan. Okay, so kita mula dari awal kisah dia. From verse 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. So bring forth the story of a village. This is loosely translated. Iz ja'ahal mursalun, that Allah have sent upon them several messengers, right? Bawalah kisah sebuah banda ketika dia datangi rasul-rasul. Iz arsalna ilaihi musnain. We have sent them two rasul, right? Kami dah utuskan dua rasul. Fakazzabuhuma.
and they rejected it, and dia orang dah reject. Fa'azzazna bisalisin, and Allah strengthened with the third messenger. Allah hantar rasul yang ketiga pula. Faqalu inna ilaikum mursalun, and they said what? No, you are not messengers of God. Mereka so they deny. They reject. Dia kata kau ni bukan rasul pun. Qalu ma antum illa basharum misla qalu inna ilaikum mursalun. This is the statement of the rasul, right? Inna ilaikum mursalun. We are sent upon you as a messenger. Right? Kami diutuskan sebagai rasul. Qalu ma antum illa basharum misluna. The red one is the response of the people of the city or the village. And so qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. So in short, Allah have not sent anyone. You are not the messenger, and you liars, right? Allah tak utuskan siapa-siapa pun kan. Dan kamu ni pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. And apa Rasul tu cakap, Allah tahulah kita ni rasul, dan tugas kami tak lain hanyalah untuk menyampaikan. Right? Allah knows we are the messengers, and our task is only to relay the message. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna azabun alim. So this is reaching the climax. They said to the messenger, if you do not stop what you are doing right now, we will rajamna lanarjumannakum. Rejam apa? Basically, we will torture you. Wa lamassannakum minna azabun alim, with severe torture, right? Kami akan rejam kamu. Lanarjumanakum. La illam tantahu lanarjumanakum. Kau tak berhenti, kita akan rejam kamu. Lamassannakum minna azabun alim. Kita akan bagi kau rasa azab yang pedih. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Kan? Sebab dia kat sini ada kata malang sungguhlah kau ni datang kat sini. So the response is, yang malang tu kau orang, bukan kita orang. So bal antum qaumun musrifun. Okay, so this is the climax where it reached to the point where they actually how to say, not to say warn, dia dah ancam bunuh. Ni ancam bunuh, kami akan rejam, kita akan bagi azab. They have actually give threat to death basically. And then suddenly, if we see this in a movie, right, so we can see that two messenger were sent, and then the third messenger, and dah tiga rasul tu, kemudian that the dialogue is going on. Suddenly it shift to at the end of the city, waja min aqsal madinati rajulun yas'a, kan? Dan datang seorang lelaki daripada ujung rajulun yas'a, maknanya waja min aqsal madinah, datang daripada ujung kota tu seorang lelaki yas'a, dalam keadaan tergesa-gesa. So from the end of the city comes someone rushing. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. So this is his plea to the people, right? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. So my people, why don't you follow these messengers, right? They do not even ask for any reward. Right? As'alukum ajra wa hum muhtadun, and you can see they are good people basically, right? Kenapa tak ikut dia orang ni kan? Dia orang bukan minta upah apa-apa kan, orang baik pula tu, kenapa tak ikut kan? Lepas tu wa ma li ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alaha in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkizun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okay, because there's short of time, so I will not translate everything. So you can read and tadabbur this portion of Surah Yasin on your own afterwards. So I'm just skipping points here. Kalau kita tengok kat sini, basically ni antara hujah dia lah kan. Kalau Allah, kenapa lah aku tak nak mengabdikan diri kepada Allah yang kepada yang dah ciptakan aku, dan aku akan balik kepada dia juga kan. Kalau aku pergi sembah tuhan-tuhan berhala ni, kalau Allah nak apa-apakan aku, berhala ni boleh tolong ke? So dia guna argument logik dekat situ kan. Kalau aku ikutlah berhala ni, tak ke aku ni sesat barat kan. So ini izal lafi dhalalin mubin, tak ke aku sesat kalau aku ikut berhala ni sedangkan tak ikut Allah kan. Ini amantu bi rabbikum fasma'un kan. So saya beriman dengan Tuhan kamu,
Dengarlah ni kan, dengarlah. Okay, that's his final plea. A plea kan. And then suddenly the scene change. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Kan, said upon him, idkhulil jannah, masuklah dalam syurga. Dikatakan kepada dia, masuk dalam syurga. Said upon him, enter paradise. So if you can imagine this as a movie, right? Suddenly it is a cutscene, and then suddenly is the image of paradise. So basically, based on the tafsir, we know that the people actually kill the 3 messengers and this guy. So mereka dibunuh, tapi Allah tak nak tunjuk maknanya Allah tak ceritakan gambaran dia dibunuh. Allah terus cut short, masuk syurga dah. Kan? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini menggambarkan betapa sucinya hati dia lah. Saya pun tak terbayang orang boleh jadi macam ni kan. Sebab kalau orang kita berdakwah kat dia, dia pergi bunuh pula kita, saya akan kata pada muka dia lah dia masuk neraka kan, aku masuk syurga. Tapi kat sini betapa sucinya hati dia, dia kata apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum aku tahu kan. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa yang Tuhan muliakan aku tu dan masuk syurga ni lah. So sampai dia masuk syurga pun dia masih fikir kaum dia tu kan. Punyalah bukan calang-calang hati. So itu hati pendakwah sebenarnya. Dia sentiasa care pasal orang kan. Yang menyebabkan dia sanggup ke depan, jumlah kenapa kan dan sebagainya. Dia bukan judgemental punya hati. Tapi nak ceritanya, kisah ni menggambarkan hujung dia masuk syurga. Hujung dia masuk syurga. Cumanya salah satu-satunya cerita pasal dia ialah dia cuba bantu Nabi ataupun dia cuba bantu Rasul. Kita tak tahu apa lagi pasal dia kecuali itu. Itulah satu-satunya yang Allah highlightkan. Maksudnya dia masuk syurga semata-mata kerana dia membantu dakwah. Basically begitu. So itu satu cerita yang powerful. Kalau siapa yang baca Yasin, of course dah biasa dengan kisah ni, kalau baca maksud dia. Dan dia sepatutnya meriman kita lah, kalau dia baca tiap-tiap minggu lagi lah kan. Ada orang tu dia masuk syurga just kerana Allah tak cerita pun dia ni hamba Allah yang macam mana dan sebagainya. Just kerana itu, just kerana dia bila dia nampak Nabi-Nabi Rasul tu dah diugut, dia tergesa-gesa datang. Dan dia cuba argue ataupun bagi hujah kan, kepada kaum dia. Walaupun dia bunuh, tak maknanya dakwah dia tak percaya pun. Dia bunuh kan. Tapi termasuk syurga. So itu satu gambaran, right? So we can see from this verse, if you tadabbur, Allah reward him with paradise based on his effort in backing the dakwah of Rasul, the 3 Rasul basically, right? Okay, so it should be meaning that this kind of things, right? Membawa orang lain, menyedarkan orang lain dan sebagainya, ini should be our passion actually, right? If we do tadabbur a lot in the Quran, we cannot escape this point again and again. Ini satu persoalan yang besar sebenarnya. Saya tanya student juga. Sebab kebiasaan kita biasanya kalau orang biasa, kita seorang Muslim biasa, kita kan nampak orang Muslim biasa dan kita kan terbayang on dakwah ni orang lain dan dia macam pahala tambahan ke apa. Tapi kalau kita baca Quran banyak dan kita tadabbur banyak, dia macam seolahnya macam Allah tak pernah pisahkan benda tu orang Islam dan berdakwah. Kalau kita tak berdakwah tu dia macam aku betul ke Islam. Kita kan terasa begitu. So satu surah yang saya nak highlight sebab ada penutup hari ni adalah surah yang hopefully kita hafal. I think this surah we memorize this already. Surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, secara pantas tinggal berapa minit je. Allah highlight bukankah aku telah lapangkan dada kamu? Siapa faham ayat konteks ni? Apa tiba-tiba cerita ni kan? Sebenarnya dia ada konteks kalau kita tanya, kita pernah minta doa ni tak? Sebenarnya kita biasa minta Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kalau siapa baca doa tu tahu dia daripada surah Taha. Bila Allah kata qala rabbi shrah li sadri, kita akan perasan benda yang sama Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dada kamu? Kalau dalam surah Taha pula ialah qala rabbi shrah li sadri. Ini satu doa. Ya Allah, lapangkanlah, syarahkanlah dada aku. So maknanya dia parallel. So kita nak tengok ayat surah Taha ni, Rabbi syrah li sadri ni ayat apa sebenarnya? Doa apa? Kalau kita tengok ayat tu dalam surah Taha, izhab ila fir'aun innahu tagha. Go to Fir'aun, he is transgressing. Pergi ke Fir'aun tu, dia melampau. Pergi dakwah sikit kat Fir'aun tu, dia melampau Kemudian doa Nabi Musa kan, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa dia habis kat situ ke? Tak kan? Dia sambung lagi sebenarnya. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi.
So ni cerita apa ni? Doa apa sebenarnya? Ni doa dakwah sebenarnya. Kan? Allah kata pergi dakwah kat Fir'aun tu, melampau sangat dia tu. Dia terus minta Rabbi syrah li sadri. Qala tu Musa kan? Qala Musa. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku, wa yassiril amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan simpulan lisani, yafqahu qawli, supaya dia boleh faham apa yang cakap. Tu cerita dakwah semua tu kan. Lepas tu tak cukup dengan tu, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Mintalah Harun sebagai penolong aku. So siapa yang biasa tahu doa ni daripada Quran, Rabbi syrah li sadri sampai habis ni, dia memang doa dakwah. Saya suka tanya juga, kenapa kita baca untuk masa nak belajar? Sebab kita biasanya tahu doa ni doa nak belajar. Dan joke yang saya buat ialah rasanya sebab kita ni tengok cikgu tengok Fir'aun kot kan? Sebab tu kita baca doa ni, wallahualam. Tapi asal doa ni doa dakwah. Okey, so bila kita baca tu dan kita baca balik surah Alam Nashrah, kita akan faham Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Allah cerita pasal lapang dada, Allah cerita pasal beban-beban ni. Kita akan faham, oh ni semua cerita pasal beban dakwah ni. Memang kalau kita baca maksud dia, nanti boleh tadabbur sendiri. Oh, Allah cerita tentang beratnya dakwah yang Nabi tanggung, tapi Allah kata Allah ungkit aku dah lapangkan dah dada kamu. Allah dah ringankan dah kerja dakwah ni. Sebab tu kamu mampu. So, ceritanya cerita dakwah. Lepas tu bila sampai kat sini kat sini yang nak highlight untuk tengah hari ni sebelum habis. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Biasanya orang translate begini maka sungguhnya tiap-tiap kesukaran ada kemudahan. Dengan kesukaran ada kemudahan. Dari konteks bahasa dia macam tak berapa tepat translation ni sebenarnya. Kan? Walaupun saya tak tolak lah, boleh ambil maksud kat situ, boleh ambil pengajaran. Tapi kalau kita ambil based on maksud, dia ada al-usr, ada yusra. So kenapa kat sini ada alif lam, kat sini tak ada? Lain kan, ada alif lam tak ada. Yang belajar Arab for sure tahu kan. So dia kalau kita ambil translate based on bahasa Arab tu, fa inna ma'al usri yusra, maka dengan kesukaran itulah ataupun dengan kesukaran inilah kan, kemudahan yang besar. Kan? Dia akan ada magnitude yang berbeza, usr dengan yusron. Innamal, dan diulang dengan kesusahan itulah kamu akan dapat kesenangan yang besar. So kesusahan apa kan? Sebab alif lam tu menunjukkan pada with the kan, dengan itu kan, dengan kesukaran itu. Kesukaran apa So dia akan faham, oh dengan kesukaran dakwah lah Allah nak bagi kesenangan yang besar tu So kalau siapa yang baca surah ni dengan faham bahasa Arab, dia akan jadi gitu Allah kata oh beban dakwah. Lepas tu dengan kesukaran inilah, kesukaran apa kesukaran dakwah lah, sebab memang cerita tak pasal suka dakwah tu kan. So dengan dakwah itulah ganjaran yang besar itu datang So ayat ni macam mana jadi penenang kepada Nabi SAW ialah Nabi tengah struggle dakwah dan Allah kata dengan kesusahan inilah aku nak bagi syurga yang bukan salang-salang tu kan. So dia jadi oh tak apa teruskan So itu impact dia. Dan bagi kita yang faham surah ni, kalau belum berdakwah lagi, dia satu kuat. Okay, saya cerita kalau dulu masa saya kat France, bila baca surah ni dan faham surah ni, untuk nak mengekalkan memori itulah. Sebab salah satu nama surah ni kalau tengok dalam Quran biasa disebut surah Insyirah. So saya namakanlah masa anak yang saya yang lahir kat situ Insyirah, Hafsah Insyirah. Untuk supaya saya takkan lupa ayat ni, maknanya based on ayat ni saya kata macam tu baik kuruk aku kena hidup dengan jalan ni lah kan. Jalan dakwah ni lah yang menjanjikan ganjaran yang bukan jalan-jalan yang Allah cakap tu So that's the benefit of the surah lah. Now, okay, nanti sebab kita dah habis masa, so yang ni pun boleh ni boleh tadabbur surah Al-Insan daripada ayat 5 sampai 22. Ni dah hujung dia. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. So Allah guna bahasa yang quite interesting kat sini. Allah kata semua ganjaran ni untuk kau sebagai balasan kepada apa yang kamu dah buat kan. Wa kana sa'yukum mashkura, dan Allah ni amat mensyukuri kan. Maknanya Allah amat mensyukuri orang yang beramal So word yang digunakan tu quite interesting dan konteks Allah akan reward handsomely lah insyaAllah. Now sebagai penghujung, insyaAllah kita pun dah di hujung Ramadan, dan ni bukan wallahualam dengan sebahagian daripada anda semua pertemuan yang last lah dalam Ramadan ni kan, tak tahu lepas ni bagaimana. Dan malam ni pula malam 27, malam ni nanti malam ke-27. So ni just pesanan ringkas je, semua dah tahu apa ni. Jangan lupa doa ni, doa yang Aisyah tanya pasal kalau malam Lailatul Qadar doa apa. So hopefully doa ni jangan lupa baca. Kemudian jangan lupa pula solat Isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Sebab apa? Sebab ganjaran dia solat Isyak berjemaah seumpama solat separuh malam, solat subuh berjemaah seumpama solat sepenuh malam. So dalam kalau kena Lailatul Qadar apatah lagi. Kalau Ramadan pun dah besar Dan seterusnya mengqama Lailatul Qadar, siapa yang qiyam pada Lailatul Qadar akan diampunkan. So of course dalam bahasa kita biasanya kita akan sebut solat tarawih tu adalah
manifestasi qiyam. So jangan lupa. Dan ni pun hadis kan? Allah kata, Nabi SAW kata, wahai ahli Quran, ya ahli Quran, autiru, solat ala witir, fa inna Allahi witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah tu witir dan suka witir. Kalau kita pasal pasal qiyam dan pasal witir ni, especially pasal witir ni, dia bukan pasal Ramadan sebenarnya. Sepatutnya witir ni amalan harian kita sepanjang tahun. Tapi itulah, berazamlah supaya kita habis ni malam-malam Syawal nanti kita tak berhentilah, supaya until the end kita teruskan witir tu. Dan kita dah terbiasa pun buat sepanjang Ramadan, so tak sepatutnya ada masalah untuk dia teruskan. Dan teruskan amalan untuk mentadabbur Quran. Wallahu alam. So saya dah terlajak 3 minit sebenarnya, so minta maaf atas tu. Semoga ada manfaatnya, semoga membuahkan amal, dan insya-Allah saya kembalikanlah kepada Sister Azrin.